Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وأحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله. Sama-sama kita bersyukurlah pada Allah. Jadi dulunya iaitu kita ada kecek tentang masalah sebab-sebab dalam orang panggil asbab dakhiliyah, sebab-sebab dalam menyebabkan timbul ilmu al-kalam. Dan ada firqah, contohnya al-jabariyah, ada mu'tazilah, ada qadariyah, lepas tu pula sebelum ada tunya ada khawarij dan sebagainya. Dan kita tengok muka 44 pelajar-pelajar. Jadi alhamdulillah muslim-muslimat yang ikut dalam page ni sebenarnya kelas ni ialah kelas online saya dalam program Google Meet, tapi kita ada buka buat Google Meet bersama dengan pelajar kelas di Jeddah di Jamiah Syekh Daud. Dan di masa yang sama saya live mengajar untuk pelajar juga dapat kembali rojok semula. Lepas tu pula kita boleh sipir, kerana dalam program Google Meet ni tak boleh kita nak sipir. Jadi alhamdulillah kita tengoknya iaitu bagi pelajar yang ada kitab iaitu muka 44 timbul ilmul kalam. Jadi kita dah sebut dulu bahawa ilmul kalam semua Islam ni iaitu mula-mula perkara yang timbul ni hanya Quran dengan hadis lah. As-sah nas maknanya Quran dan hadis. Apa sahaja ada masalah di kalangan para as-sahabah pada masa Nabi SAW, mereka akan tanya Nabi. Manakala lepas tu pula Nabi SAW, Nabi tunggu sehingga wahyu turun kepada Nabi. Maknanya semua masalah-masalah semua saat itu mereka akan tanya Nabi, dan Tuhan akan jawab sendiri. Tidak kok Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala Quran jawab atau Nabi jawab. Dan Quran dengan sunnah ni dua nas. Dan sebagaimana Nabi SAW ada sebut, Nabi kata taraktu fikum amrain, aku tinggal kepada kamu dua perkara, matamassaktum bihima lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat selama-lama, matamassaktum bihima, selama mana kamu berpegang dengan kedua, kitab Allah wa sunnat Rasulillah, atau kitabillah Quran wa sunnati Nabi wa sunnati Rasulillah, dan sunnah Nabi SAW. Ilmu belum timbul jadi satu ilmu, dan mula-mula ilmu ni ialah ilmu baca. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mula-mula ni ajak baca lah. Dah ilmu baca. Kerana orang Arab Quraisy ni ialah orang Arab ummiyyin, tak pandai baca dan tak pandai menulis. Maka mula-mulanya Tuhan ajar suruh Nabi, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim. Yatlu ni maknanya Nabi baca di atas mereka. Baca ingat, yatlu tilawah. Ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajar hikmah, mengajar belaka lah. Dan tak ada mula-mula kat timbulnya ilmu tajwid, sebab Tuhan suruh waratil Qur'ana tartila. Lepas tu pula timbul ilmu tafsir, iaitu tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis. Tuhan Nabi SAW doa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah faqih atau berilah, jadikanlah Abdullah bin Abbas tu faqih, yang memahami agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan jadikan dia saat itu orang pandai ilmu tafsir. Sebagaimana Abdullah bin Abbas juga digelar sebagai terjemahanul Quran, maknanya mufassirul Quran, awal-awal pentafsir Quran lah di antara para sahabat. Sebab tu mula-mulanya tu ilmu semua saat ni tu tak ada menjadi satu ilmu lagi. Mengikut perkembangan masa, selepas pada tunya timbul ilmu, contohnya ilmu nahwu, contohnya timbul pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Awal-awal orang yang membahagikan kelimah pada isim fa'il haraf. Ada riwayat bahawa Sayyidina Ali lah awal-awal orang yang bagikan kelimah saat itu kepada 3 kelimah. Ada isim fa'il haraf. Dan juga awal-awal orang yang bubuh titik. Dulu tulis tanpa ada titik. Awal-awalnya ialah Abu Aswad As-Du'li. Mula-mula orang yang bubuh titik, kemudian dia berkembangnya bubuh baris dan sebagainya. Timbulnya ilmu hadis, timbulnya ilmu tu ilmu ni. Kerana Islam Quran itu sendiri itu penyuluh. Dia suluh wak timbul, hidayah ke, tunjuk jadi ilmu tu ilmu ni. Tidak peliklah kita kata kalau lah dalam Islam ni tu wak timbul ilmu tu ilmu ni. Dan di antara ilmu yang belum menjadi satu ilmu ialah ilmu al-aqidah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid tak ada timbul jadi satu ilmu lagi dalam keadaan ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu usul fiqh dan ilmu-ilmu lain tu banyak. Banyak telah timbul dah lah masa tu, tapi ilmu fiqh ni, ilmu akidah ni belum lagi. Sebab tu ya ada sebab dia, panggil sebab timbul ilmu kalam. Tu tengok muka 44 dah telah berlalu masa al-khulafa Ar-Rashidin. Telah berlalu masa Al-Khulafa Ar-Rashidin. Pada masa itu belum ada timbul lagi ilmu akidah saat ini. Serta timbul pendapat-pendapat ulama. Jadi dulu kan kita ada kecek
bahawa timbul Khawarij, timbul apa ke. Jadi pada masa Khulafa' Rasyidin ni, iaitu pada masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ni, telah berlalu masa Khulafa' Rasyidin dan berlalu pula masa kerajaan Bani Umayyah. Iaitu kerajaan Umawi orang panggil. Serta timbul pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan mazhab-mazhab yang berhubung akidah pada masa itulah. Walaupun begitu, masalah akidah belum ada peluang supaya menjadi satu ilmu. Pada masa itu walaupun ada dah orang duk pada masa Sayyidina Imam Malik. Imam Malik ni itu orang ada dengan tabi'in. Dia dengan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni iaitu orang tabi'i, dan dia ada dengan Sa'id Musayyib tabi'i. Maka pada ketika tu Imam Malik tu sendiri saat ni tu mula timbul isu akidah. Orang tanya Imam Malik tentang masalah makna istiwa. Apa makna istiwa pada firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman istawa. Hanya mula timbul masa tu. Mula ada timbul dah masa tu, tapi tidak menjadi satu ilmu lagi. Dan ilmu fiqh pun masa tu timbul dalam bentuk orang panggil fiqhul hadis, fiqhus sunnah. Maknanya fiqh tu sendiri tu hadis. Ambil hadis supaya dengan dalam kitab Al-Muwatta contohnya. Semua tu dalam bentuk hadis. Tidak menjadi peluang untuk jadi satu ilmu, dan masa tunya orang tak ada panggil ilmu akidah lagi. Dan orang tak panggil ilmu usul atau ilmu tauhid atau ilmu kalam atau mana-mana nama lah. Tapi tak kala sampai masa kerajaan Bani Abbas, pada masa kerajaan Abbasiyah, pada ketika tu dengan sebab banyak orang-orang hak masuk Islam, yang terdiri daripada yang terdiri daripada orang-orang luar lah, bukan orang Arab. Bila masuk Islam banyak saat ni, maka buat timbul soalan tanya-tanya tu banyak. Timbul cara bercakap. Dan jadilah beberapa bentuk yang baru yang belum wujud pada masa Nabi SAW. Dan tidak pernah berlaku pada masa sahabat lagi pada masa itu. Timbul masa itu, iaitu masa kerajaan Abbasiyah, masa Ma'mun khususnya. Ma'mun ni iaitu anak kepada Harun Rashid. Harun Rashid ni ada dua orang. Anak dianya Amin dengan Ma'mun. Amin ni kakak, Ma'mun ni adik. Dan dia bagi kerajaan Abbasiyah tu duduk. Dia bagi dua. Akhir kalinya payah nak memerintah, Ma'mun pergi dengan Amin. Akhir sekalinya kakak kena bunuh mati. Jadi masa tu baru timbul ilmu kalam. Kalau kita tengok, timbul masalah adakah ra'atul makhluk, timbul macam-macam. Sesungguhnya telah mendorong atas timbul, sebab boleh timbul ilmu tauhid atau ilmu akidah ni, ada dua sebab. Pertamanya sebab dalam sendiri, dalam agama Islam itu sendiri. Yang keduanya sebab khariji, iaitu sebab luar. Ada sebut Ustaz Ahmad Amin dalam kitab Duhal Islam, ada sebut sebab-sebab dakhili dan khariji.
apa dia? Sebab dakhili. Kalau kita tengok muka 45, sebab dakhili, sebab dalamnya itu sendiri. Pertamanya, Al-Quran Karim membentangkan agama-agama dan puak-puak dan menolak atas mereka dan membatalkan apa yang mereka etikad. Dalam Quran itu sendiri itu ada sebut tentang masalah agama-agama. Dan ada Tuhan sebut kayak puak Nasara, Yahud wan Nasara, Sabi'in. Dah banyaklah sebut Majus. Apa dia sebut agama-agama saat ni? Bila sebut dan Islam itu sendiri, dalam agama Islam itu sendiri menolak agama-agama palsu saat ni. Contohnya Tuhan sebut pada suratul Mukminun ayat 37. Tuhan kata wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzdzabu biliqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya man hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal la khasirun aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Dan bagi menolak seruan itu ketua-ketua dari kaumnya yang kafir serta mendustakan pertemuan hari akhirat dan yang kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia, berkata sesama mereka sendiri, orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Tuhan orang duk kata kepada Rasul bahawa Rasul ni supaya dengan kita ia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum. Dan demi sungguhnya jika kamu mentaati manusia seperti kamu, tentulah kamu dengan membawa demikian menjadi orang-orang yang rugi. Jadi ada Islam itu dah sebut orang-orang. Nah, agama setengah ni tak terima Rasul sehingga mereka kata bahawa mereka berkata bahawa hidup dunia saat ni tu apa ni rasul-rasul hak mari nyeru mereka saat ni tu hanya manusia seperti mereka. Dan mereka itu berkata wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka berkata tidak ada itu malaikat hayatun dunia, hidup kita di dunia sahaja. Namut, kita mati, wa nahya, dan kita hidup, wa ma yuhlikuna, dan tidak binasa ke kita illa dahru, malaikat sebab tua masa lah. Ini pegangnya. Nah, ini maka dalam Islam itu tolak. Dan ada sebut, Tuhan ayat tentang masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Maka ketika ia berada dalam waktu malam yang gelap, melihat ia bintang, qala hadza rabbi. Lalu ia berkata, inikah Tuhanku? Hadza rabbi, mana hadza rabbi, adakah ini Tuhanku? Supaya dengan fok-fok Namrus duk kata falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka tak kala senyap bitai tu hilang kak, dia kata tak nampak dah kah? Falamma afal qala la uhibbul afilin. Aku tak suka nak kepada yang terbenam hilang. Dah makna gapalah ni. Jadi itu tu benda-benda yang Nabi Ibrahim Tuhan sebut sendiri tentang masalah agama luar tu palsu. Sebab tu kita kembali pada ilmu akidah. Ilmu akidah Islam. Ilmu akidah Islam saat itu, contoh je lah kita kata kita Tuhan, bila Tuhan royak tentang masalah palsunya agama lain, dan Tuhan tunjuk di atas betulnya agama Islam, supaya tu juga kita ni contohnya kita kata nak membuktikan Allah Subhanahu wa taala tu wujud, contohnya lah
Kita nak kata Tuhan ada sana itu, maka kita ambil bukti-bukti dalil-dalil akli, contohnya lah burhan butlan ar-rujhan atau burhan butlan ar-rujhan biduni murajjihin. Kita ambil dalil bata benda yang tak pernah ada, ada tanpa ada perkara yang memberi kesan atau tak ada jadi sendiri itu. Maka kita ambil dalil saninya untuk nyatakan Tuhan sendiri itu adalah Quran itu Tuhan sebut sebut dan Tuhan membatalkan agama-agama palsu. Dan kita seperti itu juga, kita ambil juga dalil tasalsul, dalil dur dan dalil itqan wa nizamil alam, dalil rapi susunnya. Dan kita juga ambil dalil fitrah wal badahah, dalil Quran alam, semua saat itu kerana ala nahjil Quran, di atas jalan betul apa yang Quran. Tengok ketika Nabi Ibrahim kata falamma ra'al qamara bazigha. Kemudian apabila Nabi Ibrahim saat itu dilihatnya bulan terbit, ada bulan yang nampak bulan kok. Qala hadza rabbi, adakah ini Tuhan aku serupa dengan orang kaum dia duk pegang kewalahan. Qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaum falamma afala. Tak kalau bulan saat itu hilang kok. Qala la in lam yahdini rabbi, dia kata jika Tuhan tak tunjuk pada aku la akunanna minal qaumidh dhalin, maka tentu aku jadi daripada golongan yang sesat. Dan seperti juga dalam masalah Nabi Isa alaihi salam, tentang masalah orang Nasara, pergi kata Tuhan ada tiga contohnya lah. Tuhan Allah, Tuhan Anak dan Tuhan Ruhul Kudus. Ya, dalam Kristian ini ada beberapa puak mazhab lah. Ada yang pergi kata Tuhan tiga tu Tuhan Pak, Tuhan Anak, Tuhan Mak. Itu Tuhan Allah 3 in 1 tiga dalam panggil. Tuhan Pak, Tuhan Anak, Tuhan Mak, Maryam. Jadi Mak Tuhan juga. Dan ada segulungan yang lain pula, dia pergi kata Jibril ni Tuhan, Tuhan Ruhul Kudus. Sebab tu benda ni benda yang Allah Ta'ala nafikan dalam Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas. Tuhan kata, wahai Isa bin Maryam, adakah, tengok Tuhan sebut Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, anak Maryam, bukan anak Tuhan, anak Maryam. Anta qulta lin-nas, adakah engkau saat itu kata pada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Musuh ke orang itu jadikan aku dan mu aku dua Tuhan min dunillah, selain pada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa kata, maha suci engkau ya Allah, tidak ada bagi aku bahawa aku berkata perkara yang tidak ada bagi aku saat itu. Ada berhak boleh berkata, in kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku saat ni kata maka tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, aku tahu. In qultuhu, kalau aku kata faqad alimtah, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu bagaimana hatiku, wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tak tahu apa yang ada di sisi engkau ya Allah. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau ni maha mengetahui perkara gaib. Benar ni Tuhan sebut juga dalam Quran. Bila Tuhan sebut dalam Quran, maknanya Tuhan ada cuba nak tolak tidak benarnya i'tikad atau pegangan orang Nasara. Tuhan tunjuk ke ma qultu lahum, saya dengan Nabi Isa kata ma qultu lahum,
Tuhai hikayat, aku tidak kata pada mereka itu illa ma amartani bihi an a'budullaha rabbi wa rabbakum. Malaikat apa akan suruh aku, iaitu an a'budullah, bahawa aku semua Allah, rabbi wa rabbakum, Tuhan aku dan Tuhan kamu, kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan adalah aku jadi saksi di atas mereka itu selama aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Nah, maka tetaplah akal sempurna aku. Tuhan akak aku langit ni kok. Maka akalah antar raqib alaihim, akalah raqib. Apa raqib? Makna mengawasi keadaan mereka. Tuhan dah tahu. Tuhan dah tahu, Tuhan tengok semua. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan Tuhan dah menyaksi di atas tiap-tiap sesuatu. Benar-benar ni orang panggil hak Tuhan sebut dalam Quran lah. Nah, dan Tuhan sebut lagi, tengok muka 47, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Yang pentingnya saya nak ayat kata bahawa memang Allah Subhanahu wa taala tunjuk dalil-dalil bukti di atas keesaan Allah, tunjuk bukti Tuhan saat itu satu tunggal, dan nunjuk di atas Tuhan lah, nunjuk dalil di atas Tuhan semua. Jadi ayat-ayat Quran hak mari tak kira dia mau tengok dalam surah Al-Anbiya atau suratul Isra dah ayat 90-93 pada buku 48 kita sebut tu, lepas tu pada suratul Anbiya ayat yang ke 104, dan Tuhan sebut oleh suratul Hajj. Semua dia sebut hamati, semua kiamat semualah. Dan Tuhan sebut oleh suratul Yasin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Supaya tu semua ayat-ayat Quran Tuhan ada sebut saat itu nunjuk di atas apa? Nunjuk di atas bahawa nahjul Quran, cara Quran saat itu iaitu Quran menolak agama-agama terpegangnya palsu, pegangnya tak tu. Maka dalam Quran itu sendiri bersifat dengan sifat bicara, menolak, tunjuk kebenaran. Sebab tu tidak peliklah bahawa akidah Islam tubik dalam bentuk ilmu kalam hak kita dah tahu di hari ini. Tak ada pelik mengikut perkembangan ilmu tu sendiri, dia akan jadilah tu. Nah, itu di antara sebab lah. Dan hak Tuhan sebut ke muka 51, cuba kita tengok. Nah, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Suruh kita berdakwah kepada jalan Tuhan bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan suruh bicara dengan baik. Bagaimana kata? Di antaranya waktu baik. Nah, apa ni betul cara kecek dan sebagainya untuk nak demo terima dah agama Islam tu sendiri. Kita tengok muka 51, pelajar-pelajar semua bagi dah kitab. Sebab-sebab yang keduanya iaitu falsafah agama. Falsafah agama ada dalam agama lain tu ada ilmu-ilmu falsafah. Ada cara mikir, falsafi ni maknanya cara mikir. Ada sebut ya, dan demikian itu bahawa orang Islam setelah mereka selesai daripada membuka negeri-negeri, hak kita dekat panggil al-futuhat. Nah, futuhat sani pembukaan Islam. Hidup buka picit negara lah. Buka negara tu, buka negara ni. Nah, dan semua urusan tu stabil, apa kata urusan dalam kerajaan Islam tu stabil dan luas, banyak rezeki. Nah, dan mereka punya peluang masa
Po kata tak ada pergi negeri stabil molek senyap molek. Mereka mula dah akal dengan falsafah dan agama. Mereka mula dengan falsafah agama yang menyebabkan timbul perselisihan dalam agama. Supaya kita banyak ke orang duk saja ya tak banyak tanya. Banyak tanya. Ya tak supo orang duk sibuk sokmo, bila duk sibuk sokmo hak ni tu. Dak kerja dak apa tak ada nak tanya tu tanya ni. Tapi bila tenang molek akan tanya. Timbulnya guna dalam akal, dalam otak, guna falsafah dan agama. Menyebabkan timbul perselisihan dalam agama dan mereka sibuk dan bersungguh-sungguh dalam mengkaji dan mencarinya. Memang jadilah tu sungguh. Serta mencuba menyelaraskan di antara apa-apa yang timbul. Cuba kita tengok, maka pada permulaannya akidah sangat kuat serta tidak sedar langsung dan enggan dengan perselisihan. Mula-mula saat itu kita tengok akidah Islam itu kuat. Dan kita kena ingat bahawa orang panggil akidah ni untuk nak kuat, nak gagah. Dan nak kuat pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila wakwi timbul jejah akidah ni bahaya benar lah. Duk tashkik le masalah akidah. Supaya orang gini kan duk cuba timbul rasa ragu-ragu tentang masalah akidah ni bahaya benar lah. Kerana dia waktu jadi longgar dalam masalah agama. Akal umbi dia panggil. Sebab tu jadi bila masuk falsafah ni mula nak menyelaraskan, nak wisupa dengan apa sebut agama. Dan tidak juga berpaling pada mencari mula-mula tu tak usah pecah belah ke apa. Tetapi mereka ikut sahaja apa disuruh tilik padanya. Yang asalnya berlandas kepada asas agama. Tak kira mula-mula saat ni tu asal ke agama ialah. Karena dia datang masa selepas itu peringkat bahas. Mula-mula agama Islam ikut wa ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya pergi kau tu ya, siapa taat Allah, taat Tuhan, taat Allah, taat Rasul ya, tak ada benda lain. Tapi siapa satu mahalah selepas datunya ada bahas, ada nazar. Iaitu ada buat bahas, iaitu kaji ya. Lepas tu ada orang panggil mencelup masalah-masalah agama dengan celupan falsafah dan ilmiah. Maka pada ketika itulah ulama cuba menggunakan falsafah. Guna falsafah selepas datunya. Di sinilah kita nampak jelas bahawa tidak sempat habis masa permulaan Islam serta iman yang belum dicampurinya oleh banyak pertengkaran dan perbincangan. Lepas dah tu banyak sebab masuk falsafah ni jadi banyak. Timbul masalah bahas kata gitu kata gini macam-macam. Contohnya Fuq Mu'tazilah, contohnya pergi kata Quran saat ni tu tidak qadim, contohnya baru. Dan pergi masalah timbul masalah al-manzilah bainal manzilatain, murtakibul kabair. Yang apa ni putus pula. Murtakibul kabair itu orang yang orang buat iaitu buat orang panggil orang buat dosa besar, contohnya lah
Nah, orang buat dosa besar contohnya lah. Mohon maaf. Orang buat dosa besar ni, nah, duduk di antara neraka dengan syurga contohnya di sifat Mu'tazilah. Maka timbul masa satunya timbul pada masa tu. Itulah nak ayat kata memang benda yang berlaku tu benda yang berlaku saat ini iaitu menyebabkan timbul masalah. Buat jadi timbul apa ni, sebab falsafah ni tu. Sebabnya iaitu punca daripada falsafah tu sendiri. Dan itu di antaranya lah. Dan yang tiganya, perselisihan mereka pada masalah-masalah agama yang berhubung dengan politik. Supaya kita ada ayat dah timbul masalah, timbul khawarij. Perselisihan latih ke khalifah, dah timbul khawarij. Tak ada buku ke apa, sebab ni masalah politik lah. Sebab timbul masalah politik. Dan benda-benda ni pun masuk juga unsur-unsur dalam agama. Adakah wajib kena latih imam adil dengan syarak, atau dengan hukum akal dan sebagainya lah. Itu benda-benda kalau kita tengok kan itu masalah iaitu masalah latih. Itu latih khalifah, orang yang menjaga keurusan orang Islam dan orang yang menguruskan agama dan dunia. Ni mohon maaf lah tadi itu jadi itu sikit, jadi putus. Jadi sebab tu dia kata ketiganya itu masalah perselisihan mereka. Apa? Kata sorga dah ni. Dengar tak sorga? Dengar tak sorga? Dengar dah. Jadi yang tiga tu tengok muka 52, perselisihan mereka pada masalah agama berhubung dengan politik. Kita tengoknya iaitu adakah masalah ni masalah tabah khalifah yang panggil. Tabah khalifah ni maknanya tabah pemimpin tertinggi dalam Islam saat itu, yang menguruskan negara Islam. Dan untuk nak menjaga kesatuan umat Islam ni adalah merupakan satu kewajipan agama yang berhubung dengan satu daripada perkara-perkara agama atau tidak. Di situ. Sebab tu ada sebut dalam Mata Jahrutut Tauhid Ibrahim Al-Laqani,
wa wajibun nasbu imamin adlin bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Dan wajib tabah latih pemimpin yang adil dengan syarak, bukan dengan hukum akal, tidak. Dan ada dan telah taklid dan memberi pandangan tamah atas ini oleh Imam Al-Bajuri. Ada sebut dengan kata muka 50 riwayat terdas setengah dari tanda-tanda yang menunjuk atas wajib tabal imam yang adil, iaitu latih pemimpin yang adil dengan hukum syariat. Itu ialah kerana syarak telah menyuruh dan mendirikan hudud. Di antaranya syarak itu suruh mendirikan hudud, dan untuk nak tapung serpihan dan nak jaga pada perpecahan umat. Demikian itu tidak sempurna mereka dengan imam yang mereka kembali kepadanya pada urusan mereka, dan telah ijma' sahabat di atasnya selepas wafat Nabi. Jadi masalah latih pun jadi masalah agama juga. Masalah benda sakut paut dengan agama juga sini pun. Kita tengok muka 53. Dia kata dah sesungguhnya orang Islam telah berselisih selepas wafat Nabi SAW pada masalah khalifah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tak ada latih, tidak dilatih siapa akan ganti Rasulullah. Maka berpecah manusia pada demikian kepada beberapa kumpulan. Yang mana Ahlus Sunnah mempunyai satu pandangan. Ahlus Sunnah saat itu ada satu pandangan, dan Syiah. Syiah ni begitu juga ada pandangan dia. Sebagaimana telah kita sebut. Kita sebut dulu dah golongan yang tersebut, ada Murji'ah, ada tu, ada ni banyak kan. Ini orang panggil usul-usul benda-benda yang masuk. Usul-usul politik dah, tak kira lah. Dan masalah latih khalifah ni adakah kena orang biasa boleh jadi ke tak, orang kurus saja ke, lepas tu pula kena dilatih ahlul halli wal aqd, kabalah mana, semua saat ni tu benda-benda hak finance sendiri, dalam Islam tu sendiri tu ada buat. Atau dalam Islam tu sendiri ada condong benda-benda ni nak buat biar ditimbul masalah-masalah gini. Dan kita tengok muka 55, sebab-sebab khariji, sebab-sebab hak luar, hak yang menyebabkan timbul ilmu kalam atau ilmu akidah ni. Ini sebab hak luar lah, bukan sebab hak finance tak, bukan sebab dalam tak. Pertamanya, iaitu banyak penganut agama Islam daripada orang-orang agama asing. Orang bukan Islam tu banyak masuk. Apa ni orang asing. Kau masa tu orang luar, orang Parisi contohnya. Orang Parisi ni orang Iran masa tu, lepas tu orang kau masa Islam buka sampai India contohnya. Sampai kepada Turki, sampai kepada Azerbaijan contohnya. Maka sampai ke Bukhara. Semua tu kalau kita tengok orang luar tu masuk. Sebab tu dia kata sebab khariji tu, sebab boleh timbul ilmu akidah ni tu, kena jadi cacing lah ilmu akidah bila orang luar masuk. Nak kita tahu lah 2, 3, 4, 5 masalah yang jadi hibuh dalam masyarakat ni, kena jadi cacing jelas lah. Dan sebab tu dia kata demikian itu ialah bahawa selepas pembuka Islam, banyak manusia meluk agama Islam dari orang-orang agama asing, contohnya orang Yahudi dan orang Nasara, orang Manawi, dan Az-Zaradishti. Dan ada sebut Manawi ni dia bangsa kepada agama Mani Al-Farisi. Namun dia antara orang-orang masa Qurun ketiga belum miladiah. Qurun ketiga belum ada Nabi Isa lagi, iaitu satu mazhab yang bertujuan untuk mentaufikkan di antara agama Masihi dan agama Zaradishtiyah yang berasas pada cahaya dan gelap. Zaradisht ni
Nah, iaitu agama hok pegang etikot pegangnya asah di atas cahaya dah gelap lah. Arab lagi manawiyah. Nah, Zoroastri, gapar Zoroastri. Zoroastriyah ni iaitu agama Majusi, agama semua api. Atau panggil Az-Zoroastriyah di masa pada Zoroastri. Ialah agama yang lama yang dianggap sebagai yang paling lama di antara agama yang terkenal dengan tauhid di dunia. Nah, dia pegang Tuhan Esa juga. Nah, Tuhan Esa ni bukan Tuhan Allah, yang bukan kata Esa gitu. Sebab telah diasas 3,000 tahun dulu di Iran sekarang ya. Mereka etikot dengan satu Tuhan yang sedia. Itu mereka etikot nah, dengan satu Tuhan sedia ialah Ahura Mazda, dengan makna Al-Hilahul Hakim, Tuhan bijak. Dan mereka etikot bahawa Zoroastriyah itu ialah Nabi. Zoroastri jadi Nabi dia lah, agama 3,000 sebelum. Dan yang tiga Al-Barahimah. Barahimah ni ialah mereka yang beriman dengan agama Al-Barhamaniyah, iaitu satu agama, satu agama. Bila bukan agama Islam ni kita panggil agama, iaitu satu agama di India yang berkata dengan semata-mata Tuhan yang tinggi, yang mencipta alam, yang menjadikan manusia beberapa puak, dan mereka mesti tunduk pada Al-Kahanah. Dan mereka menyeru pada kurban. Dan dengan tanasuh, mereka berkata dengan tanasuh. Tanasuh maknanya roh ni masuk dalam banyak, dalam natal, dalam kapal kita sebut gila hidup lah di atas dunia ni lah, supaya melepaskan dari terikat dengan dunia dan ingkar kenabian dan kebangkitan, mengharamkan makan daging. Fak ni tak makan daging dan dia ingkar nabi. Fak Barahimah. Lepas tu pula ada lagi As-Sabi'ah. As-Sabi'ah ni ada lagi lah ni di Iraq. Agama As-Sabi'ah, Sabi'in dah sebut dalam Quran kan. Ada lagi di Iraq ni, tak banyak. Fak dia dah 60,000 ke berapa gitu. As-Sabi'ah ni satu agama di antara agama-agama Ibrahimiyah, agama masa Nabi Ibrahim dulu. Dan iaitu asal bagi segala agama. Kerana Ibrahimiyah ialah agama pertama yang mentauhidkan Tuhan, dan pengikutnya mengikut Nabi Adam, Shish, Nuh, sampai Nuh, Yahya bin Zakaria. Ni fak as-saibah bagi ada gila ni. Yang kelimanya ad-dahriyah, dahriyin. Dahriyah ni ialah satu pegangan yang zahir sebelum Islam, atau yang zahir pada masa jahiliyah lah. Dan diambil ini istilah daripada ad-dahar, iaitu masa. Yang menganggapkan ad-dahar, masa itu adalah sebab pertama pada wujud. Yang pegang kata masa itu sebab timbul. Ada dan bahawasa ad-dahar, masa itu bukan dicipta. Dan bahawasanya tidak habis masa. Dia iktibarkan mata benda tidak binasa. Dan pegangan ini sangat hampir dengan pegangan Al-Ladiniyah, hak yang tidak beragama, dan ilhad, hak yang ingkar kewujudan Allah. Dan Al-Madiyah, orang yang pegang dengan mata benda ni lah. Fak dia ni pegang kata waqalu ma hiya illa, mereka berkata tidak ada itu illa hayatuna dunia, melainkan hidup dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati dah hidup, wa ma yuhlikuna, dan tidak binasa kita illa dahru, melainkan masa saja. Tu di antara sebab boleh timbul ilmu kalam, sebab orang luar masuk banyak. Bila orang luar masuk banyak, kita kena jelas lah. Kena jelas pada masalah kita nak apa ni. Kita nak orang luar tahu cacik jelas lah Tuhan ni. Sebab tu kita tak ada pelik gapo dalam agama Islam itu sendiri. Ada sifat 20, sifat apa, semua kena jelas. Kena cerak. Duk main pegang tak tukar lu tak leh. Dah orang luar masuk. Sebab tu dia kena cuci sungguh lah. Sebab tu ulama ni dia hurai siapa senak sungguh. Mohon maaf.
Sebab tu kita nak pergi pegang masalah. Nak pegang wak sepuluh ni nak pegang. Tu hai wayaklah no tu atas langit, tu atas langit detik atas arah hati isa. Nah. Tu hai dah ada tapak tangan, ada tapak kaki misal. Ini tak boleh lah tu. Orang luar masuk, oh bahaya benar lah tu. Nah, payah orang panggil. Dia ke soal beh tu pula. Nah, sebab tu ulama dulu tu dia hurai semua dah, tak kira benar semua. Dalam masalah bab orang panggil bab qada cerak jelas senak. Dalam masalah bab ikhtiar perbuatan cerak jelas. Dalam masalah bab makhluk semua kejadian semua saat itu jelas semua. Karena apa? Karena orang luar masuk banyak. Habis itu. Yang keduanya tengok muka 57. Nah, kerana melobor atas dakwah kepada Islam dan menolak di atas orang-orang menyalahi. Sebab nak boleh timbul ilmu ni juga ni ialah nah, kerana orang Islam tu lobor nak dakwah dan nak orang masuk Islam kan, dan nak menolak. Nah, orang-orang menyalahi ada sebut iaitu bahawa firqah-firqah pada mula Islam, secara khususnya Al-Mu'tazilah contohnya, yang mana menjadikannya sepenting-penting tujuan atas menyeru pada Islam. Mula-mula fok Mu'tazilah ni ambil falasafah ni iaitu untuk nak orang masuk Islam lah, dan nak menolak atas golongan menyalahinya. Dan apa yang adalah mereka dapat berpeluang atas menolaknya. Selepas mereka tengok dan mengkaji perkataan dalil-dalil mereka, maka terpaksalah mereka dengan dorong tersebut pada menguasai firqah-firqah asing. Dan walana kita boleh mendalam daripada firqah-firqah golongan hak masuk Islam saat itu. Sebab tu kena reti sungguhlah. Kena reti dalam ilmu Nasara, ilmu Yahudi, dan dalam falsafah Yunan contohnya. Nah, benda-benda ni kerana apa kita boleh tolak. Bila dia masuk Islam, dia ada latar belakang dia. Dia mari tanya ke apa semua, kita boleh jawab. Kita boleh hurai. Situ tempat naknya. Dah. Yang ketiga ni ilmu kalam memerlukan kepada falsafah. Sebab apa kata orang luar masuk, ya semua saat itu kena guna akal. Lepas tu bila kita nak jawab nak apa, kena guna falsafah pula. Sebab itulah dia kata ini adalah sebab yang ketiga yang timbul dari sebab yang kedua tadi. Tadi tu sebab kita nak tolak kerana agama-agama lain tu masuk Islam itu, dan kita nak tolak hak dia. Di masa yang sama kita perlu kepada falsafah, iaitu bahawa ulama-ul kalam berhajat pada falsafah supaya mereka berdepan dengan lawan mereka, serta berbantah dengan mereka dengan apa yang lawan mereka berhujahlah. Sebab tu inilah memaksa mereka kepada mengulang kaji falsafah Yunan dan mengambil manfaat dengan mantik Yunan. Seperti apa yang kita nampak golongan An-Nazam. Nazam itu di antara imam-imam Mu'tazilah membaca falsafah Aristo dan menolak atasnya. Dan kita nampak pula Abul Huzail Al-Allaf, iaitu di antara syekh-syekh Mu'tazilah juga. Dan kebanyakan ulama Mu'tazilah bercakap mengenai perubahan yang terlalu cepat. Jadi fok-fok ni bila kita tengok dalam kitab-kitab falsafah Aristo dan sebagainya, ada sebut tentang masalah tufrah ni panggil perubahan yang cepat. Dan tawalud ni berkembang jauhar, misal jauhar firik contohnya, dan ada sebut arak jirin dan sebagainya lah. Lepas tu tengok muka 58. Kita sebagai orang Islam, bila kita tahu sebab-sebab ni, kita nak wui akidah kita, malah mana nak wui akidah kita nya? Dalam masalah akidah pegangan kita.
Nah, jadi kita tengok muka 58. Jadi sesungguhnya jalan-jalan orang Islam tersipai pada 3 ni. Orang Islam tak boleh lari pada 3 ni. Pertamanya mengangkat benih-benih perasaan fitrah. Pertama dalam bab akidah ni, kita kena tanam ada perasaan fitrah. Ya kerana agama ni, fitratullahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Jadi agama Islam itu fitrah. Bila agama fitrah, maknanya kita dalam bab akidah Islam, kita kena ambil nak buatlah mana nak kita boleh touch atau boleh kita sentuhkan fitrah yang ada dalam manusia. Bila kita boleh kerana dalam diri itu ada perasaan nak Tuhan dah, ada perasaan kebaikan semua, ada perasaan fitrah dan syahadah. Kita supaya Tuhan sebut dalam Quran ni al-minhaj nahjul fitrah. Tuhan sebut dalam Quran ni iaitu semua yang Tuhan sebut nak kita nampak. Contohnya Tuhan bakit, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami jadikan manusia pada keturunan tanah contohnya. Tuhan wayak usu'sa thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tuhan jadikan nutfah air mani dalam rahim orang tina. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kami jadikan rahim. Semua tu Tuhan tunjuk bukti-bukti dalil kepada fitrah. Contohnya lagi Tuhan sebut fitrahnya, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Tengok fitrah kan? Kami menghidupkan bumi-bumi yang mati dan kami keluarkan daripada biji-biji jadi tumbuhan. Tuhan hidup tumbuh semula. Benda-benda yang tanah-tanah yang mati saat itu. Dan Tuhan sebut benda tu boleh kita nampak ada fitrah perasaan manusia bila tengok. Ada perasaan nak beriman kepada Allah, tengok. Perasaan dulu kering sungguh, tak ada sungguh. Lepas tu dia ada, nak ada perasaan sana. Wa ayatullahumul lailu naslaku minuhun nahar fa idzahum mudhlimun. Dan di antara dalil kata ada Tuhan tu ialah malam gelap sana itu. Kemudian kami cabutkan secara asal-asal ni, tukar jadi siang hari. Semua benda itu fitrah. Seolah tamu tak tengok nak cerah ni, duk cerah. Tak tengok nak duk cerah. Contohnya gelap cerah ke apa, semua dalil di atas ada Tuhan. Wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Tuhan sebut iaitu di antara ayat-ayat Allah sana itu, di antara ayat-ayat Allah sana itu, an khalaqakum min turab, bahawa Tuhan jadikan kamu saat ini pada tanah. Fa idza antum basharun tantashirun. Mun tak tengok nak semua tu benda-benda nak kita ket, nak kita telitah semua. Dah orang panggil fitrahnya dalam Islam ni Tuhan dalam bentuk fitrah tu dalam bab akidah semua. Kita tengok afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat. Semua dalil-dalil hak ada Tuhan semua saat nak kita beriman pada Allah. Semua saat itu nak pergi kok fitrah belaka. Fitrah semua. Yang kedua pula jalan. Yang kedua iaitu mengakatkan pertimbangan dan mantik akal fikiran sebagai hakim memutuskan. Tak boleh tinggal juga akal fikiran. Kena pergi sekali juga. Manhaj witikan atau neukit dalam Islam saat itu, ia kena pergi dua-dua. Jalan dalam bentuk fitrah, yang kedua pula iaitu dalam bentuk mantik akal. Kena ada juga akal. Kena ada juga dalam bentuk akal fikiran saat ni. Mantik saat ni. Kerana apa? Tuhan sebut ke? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Semua saat ni tu Tuhan kita kepada akal. Maknanya banyak dalam Quran itu sendiri Tuhan sebut ayat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Contohnya kita kata wa min ayatihi an khalaqakum min turab.
fa idza antum basyarun tantashirun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tuhan suruh fikir ke? Wa min ayatihi an khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin liqaumin inna fi dzalika laayatin lil alamin. Waktu we orang mengetahui tahu. Nah, maknanya Tuhan nak kita hari itu fikir semua. Maknanya kita kena pergi walaupun Tuhan saat itu sebut siap dah ayat-ayat yang menunjuk dan nak kita nampak kata Tuhan itu ada. Nah, kita nak kita percaya kepada Quran, ajaran-ajaran, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu di masa yang sama juga Tuhan suruh kita fikir juga. Maknanya kena pergi dalam bentuk fitrah, dalam bentuk akal fikir. Yang ketiga, jalan ahli falsafah dan ulama mutakallimin Islam kena pakai juga. Ulama sebab apa? Sebab orang luar ni tu. Contohnya lah, kita kata orang-orang bukan Islam masuk, ya kena pakai falsafah buat dia. Nak kecek dengan dia ke apa semua, maknanya untuk kita nak menghuraikan dalam masalah akidah dalam Islam kena pergi tiga jalan ni. Dalam tiga jalan ni. Sebab tu kalau kita atas jalan, pergi sejalan tak ada. Maka pada ketika tu kita nak pergi untuk kita nak sampaikan akidah Islam. Nak orang ikna, orang nak terima saat ni tu. Payah kalau orang bukan Islam. Orang-orang ada ilmu kena guna falsafah. Sebab tu tak boleh lari pada tiga ni. Dalam masalah kita dan dalam bentuk kita nak mengajar orang pun seperti itu juga. Biarkan dalam bentuk tiga perkara ni kita nak buat orang saat ni tu dia bertambah dan email dia melalui orang panggil fitrah. Yang duanya melalui mantik. Yang tiganya manhaj ulama mutakallimin. Ya kena sekali belaka tiga-tiga sana. Itulah. Pelajar-pelajar tu faham tak ustaz dah kata tu? Faham tak? Tidur bih apa? Situlah. Jadi kitanya insya-Allah minggu depannya muka 59. InsyaAllah tengok apa ni tentang masalah ni masuk bab ya sikitlah. Dan iaitu tentang masalah alam. Tuhan bagi alam mughayyabat, alam musyahadah orang panggil. Lepas tu pula tentang masalah ilmu ke apa semua saat ni tu banyaklah mula-mula masuk bab itu orang panggil permulaan untuk kita nak tahu dalam ilmu akidah ni lah. Usul asal pemagi kita sinilah semualah. Dan oleh itu pada hari ni tu dululah. Boleh ngajar ke dulu. Dan insya-Allah apa ni banyak saja dulu. Kita akan jumpa pula minggu depan. Lepas tu minta pelajar semua tu baca tu lah. Baca pada muka 59 sana. Terima kasih semua yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.